Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Helmi. Saya daripada grup 1, iaitu rakan-rakan saya ialah Haziq Najmi, Haziq Iskandar dan juga Adam Akmal. Kami akan membentangkan tentang problem senario. Terimalah pembentangkan kami. 1, 2, 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesibukan menangani jangkitan pandemik COVID-19 daripada terus merebak, bukan sahaja mempengaruhi kesihatan, tetapi ekonomi negara dan seluruh dunia juga terjejas. Hampir satu dunia mengalami kemelesetan ekonomi kerana pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Saya akan membentangkan tentang kesan terhadap sektor pelancongan dan peningkatan kadar pengangguran terhadap sektor ekonomi. Ini saya akan menerangkan tentang mengapa penurunan harga minyak turun. Mengapa minyak turun? Yang pertama ialah pakar ekonomi berpendapat harga minyak akan susut ketika ini adalah kerana wabak COVID-19 ini menyerang ekonomi di China dan impaknya yang terus merebak di seluruh dunia sehingga kini. Profesor Kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak iaitu Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur berkata, COVID-19 menyebabkan permintaan minyak dunia mengalami kejatuhan. Hal ini kerana permintaan minyak global telah terjejas oleh COVID-19 dan banyak negara mengambil keputusan untuk menyekap perjalanan udara, malah penduduk dunia juga memilih untuk tidak mengembara ke mana-mana kerana kita pun dalam suasana COVID-19 dan lockdown pun telah berlangsung. Kejatuhan harga minyak mungkin bagus bagi pengguna, namun kesan pada kerajaan adalah di sebaliknya, kerana ia akan mengurangkan lagi pendapatan kerajaan. Sesetengah pihak bertanya, trend penurunan harga minyak akan terus adakah akan terus kekal? Jawapannya ialah kedai itu bergantung kepada pelbagai faktor lain. Selain kesan daripada penurunan COVID-19, terdapat juga kesan terhadap pendapatan negara. Wabak ini telah memperlahankan ekonomi dunia dan mengurangkan penggunaan pengangkutan, serta keadaan itu sekaligus turut mengurangkan permintaan terhadap penggunaan minyak. Antara kesan-kesan COVID-19 ni, dia akan menyebabkan nilai ringgit Malaysia jatuh. Coronavirus ni, kalau anda tahu, ia ialah penyakit baru disebabkan oleh virus corona yang boleh menjejaskan paru-paru dan saluran pernafasan yang teruk boleh membawa kepada kematian. Jadi, kesan coronavirus ni telah menyebabkan kejatuhan nilai wang yang teruk, di mana kini nilai wang $1 US dollar Amerika bersamaan duit Malaysia RM4.43 kalau tak silap saya lah. Kemelesetan ekonomi Malaysia akan menyebabkan kejatuhan nilai wang kerana kejatuhan nilai ringgit Malaysia ni akibat kesan kemelesetan global yang akan menyebabkan harga emas dan ringgit Malaysia akan naik. Harga emas dunia diniagakan dalam dolar Amerika iaitu USD. Maka harga emas dalam sesuatu negara berubah apabila nilai mata wang berubah kerana perubahan nilai mata wang berbanding mata wang dolar. Bermaksud kejatuhan nilai wang akan menaikkan harga emas dalam ringgit Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia dapat dilihat dengan tinggi melalui kadar pengangguran kat Malaysia ni. Sebab pada tahun 2019, kadar pengangguran kat Malaysia cuma 3.3% yang maksud terdapat dalam 800,200 orang yang menganggur. Tapi pandemik COVID-19 ni telah memberi kesan serius kepada ekonomi Malaysia. Ni dapat ditunjukkan dengan bandingan kadar pengangguran kat Malaysia ni. Pada Januari 2020, kadar pengangguran adalah 3.2% dan meningkat secara berterusan dalam kadar pengangguran sampai 10 Mei 2020 yang mencatat pengangguran sebanyak 5.3%. Macam dalam jadual ni adalah jadual peningkatan jumlah pengangguran kat Malaysia. Benda ni sangat tak baik dalam ekonomi negara sebab terdapat trend negatif dalam permintaan buruh.
Seterusnya, salah satu sektor di Malaysia yang terjejas teruk oleh wabak COVID-19 ni adalah sektor pelancongan. Berdasarkan jadual ni, terdapat penurunan jumlah pelancong di Malaysia sebab pada tahun 2019, jumlah kedatangan pelancong di Malaysia ni dicatat dalam 26,100,784. Tapi sejak COVID-19 ni, jumlah pelancong yang dicatat adalah dalam 4 juta lebih yang datang ke Malaysia pada pertengahan tahun 2020. Sebabkan sepadan tutup kan, memang susah untuk pelancong datang ke Malaysia. Yang 4 juta lebih pun boleh masuk Malaysia mungkin disebabkan kerja, pasal kerajaan tak bagi orang luar masuk Malaysia suka-suka je time-time COVID sekarang. COVID-19 yang melanda menyebabkan rakyat Malaysia dalam keadaan kucar-kacir. Semasa wabak COVID-19, rakyat Malaysia ada dalam fasa kemelesetan ataupun deflasi. Waktu ni, ekonomi sangat perlahan disebabkan urus niaga berkurang. So, aktiviti ekonomi menjadi perlahan. Dengan tu, kerajaan pun mulalah melaksanakan dasar-dasar fiskal pengembangan untuk mencegah daripada ekonomi terus merosot, untuk merawat ekonomi. So, dasar fiskal pengembangan yang pertama kerajaan lakukan adalah pengurangan cukai. So, salah satu pengurangan cukai yang kerajaan laksanakan adalah cukai pendapatan. So, dengan penurunan cukai pendapatan ni, masyarakat akan bayar cukai pendapatan sikit. So, gaji dia tu akan ada lebih banyak sikit lah untuk dia berbelanja untuk keperluan rumah dan barang-barang peribadi lain. So, bila dia ada duit banyak dan dia belanjakan dalam satu urus niaga tu, waktu tu ekonomi akan bergerak sebab ada urus niaga. So, dengan tu kemelesetan ni akan makin lama makin berkurang. So, ekonomi pun makin lama makin stabil. Langkah kedua yang diambil oleh kerajaan ialah membuka bantuan air sinar, iaitu bantuan yang diberi kepada ahli-ahli KWSP yang berdaftar. So, bantuan ni diberi mengikut kategori-kategori tertentu. So, dengan bantuan KWSP ni akan menambahkan lagi duit dalam poket pengguna, masyarakat. So, masyarakat akan berbelanja menggunakan duit tu. So, apabila masyarakat berbelanja, ekonomi pun akan bergerak disebabkan adanya urus niaga. So, bila ekonomi bergerak, deflasi tadi tu akan dibaik pulih dan ekonomi akan stabil. Selain itu juga, bantuan kewangan untuk isi rumah berpendapatan rendah, iaitu melalui Bantuan Prihatin Nasional atau BPN 2.0, di mana 11.1 juta penerima akan mendapat bayaran sebanyak 2.38 bilion ringgit. Selain itu juga ada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR. Bayaran fasa pertama melibatkan lebih 8 juta penerima. Seterusnya adalah bank mengenakan moratorium pembayaran pinjaman 6 bulan. Tawaran ini adalah penangguhan atau pergantungan sementara obligasi pembayaran balik pinjaman, pinjaman pokok dan faedah untuk jangka masa yang terhad. Selain itu juga ada pengecualian cukai jualan dan duty import ke atas peralatan dan mesin perubatan. Kementerian Kewangan bersetuju memberi pengecualian duty import dan cukai jualan atau pembeli peralatan perubatan seperti makmal, peralatan perlindungan peribadi PPE dan bahan guna habis oleh mana-mana pihak untuk disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan KKM yang bertujuan membantu menangani pandemik coronavirus COVID-19. Sekian.